persamaan ion. Dalam video-video sebelum ini kita sudah bincang apa itu persamaan ion dan bagaimana menulis persamaan ion bagi tindak balas di antara asid dengan logam dan juga tindak balas di antara asid dengan base. Dalam video ini kita akan bincang tindak balas di antara asid dengan karbonat, iaitu menulis persamaan ion bagi tindak balas di antara asid dengan karbonat. Sebelum kita menulis persamaan ion itu, kita perlu tahu sama ada bahan itu larut atau tak larut dalam air. Okay? Jadi, bagi karbonat logam, semua karbonat logam tidak larut dalam air kecuali kalium, natrium dan amonium karbonat. Okay? Hanya tiga-tiga ini saja yang larut. Yang lain tu tak terlarut. Ini penting. Sebab hanya garam atau sebatian yang larut dalam air membentuk larutan aqueous, baru kita perlu ceraikan dia kepada ion-ion dia semasa menulis persamaan ion. Okey. Mari kita lihat beberapa contoh. Contoh yang pertama. Ini adalah tindak balas di antara amonium karbonat dengan asid hidroklorik. Okey, membentuk amonium klorida dan karbon dioksida dan air. Okey, amonium karbonat formula dia NH4 2CO3. Okey. Bertindak balas dengan asid hidroklorik HCl menghasilkan amonium klorida NH4Cl, karbon dioksida dan air. Okey. Ini adalah karbonat yang larut dalam air. Kalau dia larut maka kita perlu ceraikan dia. Kalau kita nak tulis persamaan ion, amonium dengan karbonat. Ini asid, dia juga adalah aqueous lah. Amonium klorida, aqueous juga. Klorida. Ini karbon dioksida dan ini air. Okey. Mari kita cari ion penonton. Ion penonton amonium dan klorida. Okey, klorida. Okey. Jadi tindak balas ni, persamaan ion dia adalah karbonat, ion karbonat bertindak balas dengan ion hidrogen menghasilkan gas karbon dioksida dan air. Okey. Untuk seimbangkan persamaan, kita perlu ada dua ion hidrogen. Okey, dua ion hidrogen. Mari kita lihat charge dia. Di sebelah kanan, kedua-duanya adalah neutral, maka charge dia adalah sifar. Di sebelah kiri, karbonat charge dia negatif 2. Ion hidrogen charge-nya positif 2. Okay. Maka, jumlah charge di sebelah kiri juga sifar. Sifar. Jadi, charge di sebelah kiri adalah sifar, charge di sebelah kanan adalah sifar, maka ini adalah satu persamaan yang seimbang. Dari segi zarah dan juga dari segi charge. Ini adalah persamaan ion bagi tindak balas di antara karbonat dengan asid, di mana karbonat itu terlarut dalam air. Mari kita lihat contoh yang kedua, natrium karbonat. Natrium karbonat juga terlarut dalam air. Jadi natrium karbonat bertindak balas dengan asid sulfurik menghasilkan natrium sulfat, karbon dioksida dan air. Okey. Ini dia terlarut dalam air, maka dia akan bercerai membentuk ion natrium dan ion karbonat. Ini asid pun dia bercerai membentuk ion hidrogen dan ion sulfat. Natrium sulfat juga aqueous. Jadi kita ceraikan dia. Karbon dioksida dan air itu tak perlu cerai lah. Okey. Lepas tu kita cari yang mana satu adalah ion penonton. Sulfat adalah ion penonton, natrium adalah ion penonton. Okey. Jadi persamaan dia adalah karbonat bertindak balas dengan ion hidrogen menghasilkan karbon dioksida dan air. Dan untuk seimbangkan persamaan kita letak 2 di sini. Jadi kita pasti bahawa persamaan ini adalah sama dengan persamaan yang kita tulis tadi. Jadi ini adalah persamaan yang kita tulis. Itu karbonat, ion karbonat bertindak balas dengan ion hidrogen menghasilkan karbon dioksida dan air. Ini pun sama juga, iaitu ion karbonat bertindak balas dengan ion hidrogen menghasilkan karbon dioksida dan air.
Ini adalah tindak balasnya antara asid dengan garam karbonat yang terlarut. Okey, bagaimana pula dengan garam karbonat yang tak terlarut? Contohnya kalsium karbonat. Kalsium karbonat ini dia tak terlarut dalam air. Jadi kalsium karbonat CaCO3 dia bertindak balas dengan asid hidroklorik HCl menghasilkan kalsium klorida CaCl2, karbon dioksida dan air. Okey. Kalsium karbonat ini dia tak terlarut jadi kita tak perlu ceraikan dia, kita hanya tulis CaCO3 lah. Ion hidrogen dan ion klorida daripada asid hidroklorik ini kalsium klorida dia adalah aqueous. Lepas tu karbon dioksida dan air. Okey. Dalam case ni ion penonton adalah klorida sahajalah. Yang lain tu bukan ion penonton. Maka persamaan ion dia CaCO3 bertindak balas dengan ion hidrogen menghasilkan ion kalsium, karbon dioksida dan air. Untuk seimbangkan persamaan ni kita perlu ada 2 ion hidrogen. Itu saja. Okay. Ini adalah persamaan ion yang seimbang bagi tindak balas di antara kalsium karbonat dengan asid hidroklorik. Okay. Langkah-langkah ni senang saja. Mula-mula kita tulis persamaan kimia. Okay. Lepas tu kita ceraikan sebatian yang terlarut dalam air membentuk larutan aqueous. Kita ceraikan dia kepada ion dia. Yang tak terlarut tu tak perlu ceraikan. Contohnya kalsium karbonat tak terlarut, tak perlu ceraikan dia. Tapi asid hidroklorik dan juga kalsium klorida ini kita perlu ceraikan dia lah. Selepas kita ceraikan dia, kita hapuskan ion-ion penonton. Okay. Selepas hapuskan ion penonton, kita seimbangkan persamaan tu. Nak seimbangkan persamaan tu, kita perlu seimbangkan zarah-zarah dia. Iaitu bilangan unsur di sebelah kiri mesti sama dengan bilangan unsur di sebelah kanan. Okay. Dan selain daripada itu, kita juga perlu seimbangkan charge di sebelah kiri dan kanan. Akhirnya kita akan dapat satu persamaan ion yang lengkap dan seimbang.